Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita lantunkan zikrullah, zikir kepada Allah, serta selepas zikir itu kita sambung dengan doa Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita akan membaca suratul Fatihah dan muka surat pertama ayat 1 hingga 5 suratul Baqarah. Kemudian disambung dengan bacaan kitab hadis sahih Al-Bukhari, insya-Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai ikutan, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami, ya Allah. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, peringatkan kami apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Wa'allimna minhuma jahilna. Dan ajarkan kami apa yang kami tidak tahu daripada Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk membaca Al-Quran, sama ada di pertengahan malam ataupun di siang hari, ya Allah. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami, wahai Allah, Tuhan sekalian alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan yang mulia, insya-Allah, yang ada Al-Quran bersama dengan saya, insya-Allah. Kita mulakan dengan suratul Fatihah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita akan setiap kali pengajian kita akan bacakan satu muka surat daripada Al-Quran, ya, dan juga 10 hadis daripada kitab hadis Sahih Al-Bukhari, insyaAllah. Jadi kepada anak-anak syurga kami, ya, anak-anak syurga kami daripada madrasah Tahfiz Darul Hidayah Bandar Putra Kulai Johor, dan juga daripada madrasah Ashabus Suffah Ummi Hasanah di Bandar Meru Raya Ipoh, Perak, wajib hadir pada petang ini dengan catatan di ruang komen hadir. Ya, tolong catat di ruang komen hadir. Semua pelajar-pelajar saya daripada kedua-dua madrasah wajib hadir untuk pengajian Al-Quran dan hadis kita setiap hari, insya-Allah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang beri salam, termasuk daripada Sabah, masya-Allah, ya, dan semua daripada seluruh negara, ya, juga sahabat-sahabat daripada Sabah, Sarawak, Semenanjung, daripada Singapura, daripada Indonesia, juga sahabat-sahabat daripada Brunei, masya-Allah. Jadi kehadiran pelajar-pelajar MTDH dan asuh adalah wajib. InsyaAllah kita baca permulaan, ya, daripada kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama, insyaAllah. Jadi kesemuanya untuk kita mengambil barakah dan memohon doa. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi asbab untuk Allah mengampunkan dosa saya dan dosa sekalian yang hadir dalam pengajian kita, sehingga Allah menarik kembali kemurkaan Allah di atas musibah, ya, wabak virus corona yang sedang melanda di negara kita, insya-Allah. Jadi kitab hadis Sahih Al-Bukhari yang telah disusun dan dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah wa Anaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana perlu kita ingat bahawa pengajian hadis ini merupakan pengajian yang sangat mulia, ya, iaitu di samping pengajian Al-Quran. Maka sehinggakan para ulama menyatakan barang siapa yang ada dalam rumah mereka kitab-kitab hadis, ya, seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujud dalam rumah tersebut. Lalu apabila mereka mempunyai masalah, mereka membuka kitab-kitab hadis tersebut. Mereka membuka kitab-kitab hadis tersebut dan mereka mencari jawapan kepada masalah mereka, seolah-olah mereka sedang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan apabila mereka menemui hadis yang menjawab segala masalah mereka. Allahu Rabbi, kata ulama, seumpama Rasulullah SAW sedang menjawab masalah tersebut. Tuan-tuan perempuan yang mulia, lagi dicintai Allah, Rasul tersayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamah ya, cuba kita sabar, duduk walaupun secara online dalam majlis ilmu, iaitu majlis yang sangat mulia. Majlis kita membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Rasulullah SAW sedang bercakap-cakap dengan kita, masya-Allah. Terima kasih anak-anak syurga saya yang type komen hadir. Ya, masya-Allah, terima kasih kepada hadir. Jadi kita baca kitab permulaan wahyu, babun badaul wahyi, bab permulaan turunnya wahyu. Syekh Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah berkata, bagaimana permulaan turun wahyu kepada Rasulullah SAW dan firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. An Sayyidina Al-Qamah wa qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala an Sayyidina Al-Qamah bin Waqas bisyai'in yakul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Sayyidina Al-Qamah bin Waqas Al-Laythi berkata, aku pernah mendengar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu hanyalah menurut niatnya. Setiap amal itu bermula dengan niat. Dan bagi setiap orang hanyalah suatu yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia, maka ia akan memperolehnya, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang kerananya ia melakukan hijrah. Tuan-tuan dan puan yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasul tersayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis yang pertama daripada kitab Sahih Al-Bukhari ini menceritakan, iaitu setiap kita melakukan sesuatu berdasarkan kepada niat kita. Kita tak boleh menghukum niat orang lain, sebab kita tak tahu niat dia macam mana. Sebab itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bermula dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu dia akan melaksanakan sesuatu menurut apa yang dia niatkan. Kita akan bertindak mengikut apa yang kita niatkan. Dan kata Nabi lagi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah kerana urusan dunia. Ada orang yang dia nak buat sesuatu tu kerana dunia. Kan? Kalau tak ada kepentingan dunia, dia tak nak buat. Ya. Au ila mar'atin yunkihuha, ataupun dia berhijrah kerana perempuan yang hendak dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka dia hanya akan mendapat hijrah itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau dunia dan perempuan tadi, dia hanya akan dapat dunia dan perempuan tapi tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang beri salam, masya-Allah. Jadi, hati-hati halusi niat kita. Berhati-hati dengan masalah niat. Kata Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah taala dalam kitab pada permulaan fasal yang pertama pada kitab Risalatul Muawanah wal Mazaharah, dengan katanya iaitu wa alaika ya akhi, dan lazimkan ke atas dirimu wahai saudaraku, bi islahin niyah, iaitu sentiasa memperbaiki niatmu. Ya, memperbaiki niatmu. Kena selalu perbaiki niat kita, kena halusi niat kita, mendalami niat kita, memikirkan tentang niat yang kita nak buat, ya, dengan sesuatu perkara yang kita nak buat. Jadi berhati-hati, selalu perbaiki niat kita. Ya, jangan
kerana lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah itu tidak akan mendapat pahala. Waqala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala an Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna al-Haritha bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auhayna ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa auhayna yatamathalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu qalat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil bar fayafsimu anhu wa in jabinahu la yatafassadu araqa. Hadis yang kedua daripada kitab Sahih Al-Bukhari dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, Sayyidina Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada tajuk yang hadis kedua ni tentang bab bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya ia kepada Rasulullah sallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana datangnya wahyu kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemerincingnya bunyi loceng, macam bunyi loceng yang sangat kuat. Dan itu yang paling berat menurutku. Lalu terputus dariku dan aku sedar akan apa-apa yang dikatakan. Maknanya apa-apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jibril salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang datang kepadaku malaikat yang berubah wujud atau menyerupai sebagai seorang lelaki. Kemudian ia berbicara kepadaku dan aku hafal apa yang dikatakannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya aku telah melihat baginda suatu wahyu diturunkan pada hari yang sangat dingin, sangat sejuk sekali. Ketika wahyu itu selesai disampaikan, dahi baginda dipenuhi dengan keringat, yakni berpeluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluh-peluh ketika sampainya wahyu. InsyaAllah 90 orang yang hadir, sharekan video kita ni insyaAllah. Ya, di butang share yang di luar daripada video. Jangan yang share di dalam ni, yang di luar tu ya. Kalau kita share yang di dalam ni, dia akan jadi watch party. Ya, tapi bila kita share yang daripada luar tu, nanti insyaAllah ramai friend atau members group kita akan nampak ya, dan sharekan di grup-grup insyaAllah. Jadi betapa beratnya wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Jibril SAW, ada yang datang dalam bentuk bunyi loceng yang sangat kuat. Kadang-kadang wahyu turun kepada Nabi SAW dalam keadaan menyerupai seorang lelaki. Sayyidina Jibril SAW menyerupai seorang lelaki. Ya, kadang-kadang wahyu disampaikan kepada baginda, kata Sayyidina Aisyah, aku melihat Nabi berpeluh-peluh ketika menerima wahyu. Tuan-tuan perempuan yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasul, tersayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan ya betapa beratnya wahyu yang disampaikan. Ketika kemarin ni kami pergi dakwah di kampung orang asli di Lenggong ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak sampaikan Islam tu pun kita rasa ya Allah ya sangat susah. Nak cerita Islam kepada orang-orang asli yang dah Islam. Nak cerita Islam kepada orang-orang asli yang belum Islam. Kita nak cerita Islam tu pun kita rasa Masya Allah sangat-sangat susah. Allah Rabbi. Macam mana agaknya Nabi SAW boleh mengislamkan seluruh dunia. Allahu Akbar ya Karim. Macam mana Nabi SAW punya cinta kepada umatnya, nak umatnya menyembah Tuhan yang betul, nak umatnya menyembah Allah yang satu, ya, lalu baginda berjaya menyebarkan Islam kepada seluruh umat, kepada seluruh dunia. Kami hanya pergi kemarin ni baru 2 kampung aja pun, Allah kan,
Nak bercerita Islam tu, nak bagi dia faham Islam ni, Allah sangat-sangat susah. Ya, Masya Allah. Sehingga kan ada kampung-kampung orang asli yang kata, yang mereka tu dah Islam, yang mereka kata Ustaz, ya, kami ni dulu masuk Islam sebab orang yang Islamkan kami tu janji macam-macam. Ini tak sepatutnya berlaku, tuan-tuan perempuan yang mulia. Islam tidak datang dengan asbab material atau kebendaan. Tak sepatutnya berlaku. Ya. Kami diumpan dengan tanah, kami diumpan dengan rumah baru, kami diumpan dengan sistem paip air, macam-macam kami diumpan. Lalu kami pun masuk Islam dengan sebab kami diumpan dengan macam-macam. Saya jawab kepada mereka kemarin ni, saya bagi tahu, saya kata tatak-tatak, jajak-jajak. Tatak-tatak, jajak-jajak tu maksudnya pakcik-pakcik, makcik-makcik, tuan-tuan dan perempuan, kan. Saya kata memang tidak sepatutnya Islam ini dibawa secara paksa kepada sesiapa pun. Ya, bersama kami pada ketika itu, kemarin ni ada 2 orang daripada Perancis yang bukan Islam yang ikut kami ke kampung orang asli. Dan jadi saya pun ceritakan juga kepada orang Perancis ni, saya kata there are no force about Islam to anyone. Tak ada paksaan kepada sesiapa pun untuk menerima Islam. Ya. Jadi saya kata kat dia, don't worry. Saya kata dekat Perancis 2 orang ni, don't worry. When you follow us, that is not mean you must be Muslim like us. Kan, saya nampak agak takut-takut. Saya kata jangan risau. Ya, kamu ikut kami ni pun bukan bermakna kamu kena masuk Islam, tak, kan? Jadi kita ceritakan kepada mereka, tak sepatutnya berlaku, ya, orang-orang yang menerima Islam dalam keadaan mereka ini diumpan dengan macam-macam, diumpan dengan tanah, diumpan dengan rumah baru, bumbung baru, diumpan dengan nak buat tandas kampung orang asli yang tak ada tandas. Tak sepatutnya. Ya, jadi saya kata dekat mereka ni, dan yang mengumpan salah, yang menerima umpan. Saya kata pakcik-makcik, tuan-tuan perempuan yang terima umpan tu pun masuk Islam sebab nak terima umpan tadi pun salah juga. Kan? Saya kata salah tak? Mereka kata salah, kan? Kami pun salah juga, kan? Sebab percaya terima umpan tersebut. Kemudian Tok Batinnya kata dekat saya, dia kata, tetapi Ustaz, setelah kami Islam, alhamdulillah, walaupun pada awalnya kami Islam tak ikhlas, dia kata. Tapi setelah lama kami Islam ni, alhamdulillah, kami rasa selamat dengan Islam. Kami rasa tenang dengan Islam. Kehidupan kami dah tak macam dulu lagi dah. Kan? Kehidupan kami dah tak macam dulu. Kami rasa tenang dengan Islam. Kata Tok Batinnya. Kan? Masya Allah. Saya terus, bila dia cakap macam tu, saya terus teringat, Islam itu maknanya selamat. Islam itu maknanya selamat. Kan? Salamah, maknanya selamat. Kan? Jadi Nabi SAW berkata, aslim, Islamlah kamu, aslim taslam. Kamu Islam, kamu akan selamat. Ya, Allah Rabbi. Jadi sekarang ni kata Tok Batinnya, kami dah lama dengan Islam, ya, kami rasa, Masya Allah, kami rasa tenang dan rasa selamat. Kami dah ikhlas pun sekarang, Masya Allah. Ya, kita betulkan kembali kefahaman mereka tentang Islam. Bayangkan, susahnya kita nak bercakap macam mana pula Nabi SAW menerima wahyu di Presiden Jibril SAW dalam keadaan berpeluh. Hadis yang ketiga, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya salihah fin naumi faka'anna la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi thumma hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu fihi
wa huwa ta'abbudul layaliya zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira faja'ahu al-malak faqala iqra qala ma ana biqari qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahdi thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوني حتى ذهب عنه الروع فقال لسيدتنا خديجة رضي الله عنها فأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت سيدتنا خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يحزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم فتحمل الكل وتكسب المقدوم وتقرص ضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به سيدتنا خديجة radhiyallahu anha hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijatu wa kana imra'a qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitabal ibrani fayaktubu minal injil bil ibraniyah Masya Allah an yaktuba wa kana syaikhan kabiran qad amiya faqalat lahu sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ya ibna ammi isma min ibni akhika faqala lahu Waraqah ya ibni akhi madza tara fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذا يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran thumma lam yanshab waraqatu an tuwfiya wa fataral wahyu. Daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Baginda tidak akan bermimpi melainkan mimpinya itu akan menjadi kenyataan seperti terang benderangnya cahaya subuh. Kemudian baginda suka menyendiri. Baginda biasa menyendiri di Gua Hira. Baginda beribadah di sana untuk beberapa malam sebelum baginda rindu kepada keluarganya dan mengambil bekal seperti biasanya, mengambil bekal untuk itu. Kemudian baginda sampai datanglah kepadanya kebenaran sewaktu baginda berada di Gua Hira. Telah datang kepadanya sosok malaikat sambil berkata, bacalah.
Baginda menjawab, sesungguhnya aku tidak pandai membaca. Lalu ia mengambil dan memelukku sehingga aku merasa lemas. Kemudian ia melepaskanku. Lalu ia berkata lagi, bacalah. Maka aku berkata, sungguh aku tidak pandai membaca. Lalu ia mengambil dan memelukku untuk kali yang kedua. Kemudian ia melepaskan aku lalu berkata, bacalah. Maka aku berkata, sesungguhnya aku tidak pandai membaca. Lalu ia mengambil dan memeluk aku untuk kali yang ketiga. Kemudian melepaskanku. Lalu ia membacakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Rasulullah SAW pulang dengan membawa ayat-ayat itu dengan hati yang berdebar-debar. Nabi SAW balik ke rumah lepas Sayyidina Jibril peluk Nabi kuat suruh baca. Nabi kata, aku tak pandai baca. Peluk kali yang kedua suruh baca, aku tak pandai baca. Peluk kali yang ketiga suruh baca, Nabi kata, aku tak pandai baca. Ya? Lalu Sayyidina Jibril pun ajarkan, iaitu surah Al-Alaq itu. Kemudian pulang balik, Nabi balik, lalu baginda berkata kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri yang tercinta, iaitu katanya, selimutkan aku, zammiluni, selimutkan aku, zammiluni, selimutkan aku, fazammiluni, maka selimutkan aku. Kemudian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha melimutkan Rasulullah SAW sehingga rasa takut baginda pun hilang. Baginda berkata dan menceritakan kejadian yang berlaku kepada isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sungguh aku takut atas diriku. Lalu kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kepada baginda, jangan takut. Ya, demi Allah, Allah tidak akan menyusahkanmu selamanya. Kerana sesungguhnya engkau suka menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan. Allah tidak akan membiarkan engkau. Allah tidak akan menakut-nakutkan engkau. Kerana apa? Kerana demi Allah engkau menanggung beban dan berusaha membantu orang yang tidak punya. Itu orang-orang miskin. Dan engkau sentiasa memuliakan tetamu dan menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Maknanya itu berlaku sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Baginda dah sangat mulia, sangat baik, menyambung tali persaudaraan yang putus. Baginda tanggung beban kesusahan orang lain, bantu orang yang susah. Ya, masya-Allah. Itu sebelum baginda diangkat menjadi rasul. Kemudian Sayyidatina Khadijah mengajak baginda pergi, iaitu menemui Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu Sayyidatina Khadijah, anak saudara kepada bapa saudara Sayyidatina Khadijah, maknanya sepupunya. Maksudnya adalah sepupunya. Ya, beliau adalah seorang yang beragama Nasrani pada zaman jahiliyah. Ya, Warakah bin Naufal ini, sepupu Sayyidatina Khadijah ni, dia boleh menulis tulisan Ibrani dan banyak menulis iaitu kitab-kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Ya, seorang yang tua dan buta. Lalu kata Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kepada sepupunya, wahai anak kepada bapa saudaraku, dengarkanlah cerita putera saudaramu, iaitu dengarkanlah cerita tentang anak kepada saudaramu ini. Jadi iaitu siapa dia? Iaitu Rasulullah SAW. Kemudian lalu Warakah berkata kepada baginda, wahai putera saudaraku, apakah yang kau lihat? Lantar Rasulullah SAW menceritakan kepada tentang apa yang baginda lihat. Kemudian Warakah berkata kepada baginda, ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Musa. Aduhai, dia kata, andainya sahaja aku masih muda, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu nanti. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Mereka ni akan halau aku ke nanti, kaum aku ni. Lalu kata Warakah, ya,
belum pernah datang seorang pun dengan apa yang seperti engkau bawa, kecuali ia akan dimusuhi. Maknanya siapa jadi rasul, dia pasti akan ada musuh. Jika aku masih menjumpai masamu, kalaulah panjang umur aku hidup sampai ke ketika kamu diusir, dihalau oleh kaummu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang tangguh. Tidak lama kemudian akhirnya Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara waktu. Ini kisah hadis yang ketiga daripada kitab hadis Sahih Bukhari, bagaimana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kali yang pertama dan kerasulan baginda diakui seorang ahli kitab di zaman tersebut, ahli kitab yang sebenar yang bernama Warqah bin Naufal, sepupu kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang dengan jelas mengakui kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat, anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa yuhaddithu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi baina ana amshi idh sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir ila qawlihi rujza fahjur fahamiyal wahyu. Hadis yang keempat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu berkata, ia menceritakan tentang wahyu yang turunnya, iaitu terputus dalam tempoh yang lama, iaitu yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, maka aku angkatkan pandanganku, makna aku mendongak melihat ke atas, ternyata ada malaikat yang pernah mendatangiku sewaktu di Gua Hira. Ia sedang duduk di atas sebuah kursi yang terletak di antara langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan perempuan yang mulia, anak-anak syurga yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan macam mana hebatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang keempat daripada kitab Sahih Al-Bukhari ini, katanya, ketika aku memandang ke langit, bila dengar sahaja satu suara dari langit, ketika aku mendongak memandang ke langit, aku melihat malaikat yang pernah datang kepada aku di Gua Hira dulu. Aku nampak dia duduk di atas sebuah kursi, yang kursi itu terletak di antara langit dan bumi. Aku menjadi ketakutan. Lantas aku pulang dan berkata, zammiluni, selimutlah aku. Maka Allah menurunkan turunnya ayat daripada surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun lalu berilah peringatan. Allah perintahkan, bangun dari selimut kamu dan berilah peringatan sampai kepada ayat warjuzza fahjur, iaitu dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. Maka wahyu itu telah menenangkannya dan terus berlangsung. Tabahu Abdullah bin Yusuf wa Abu Saleh wa tabahu Hilal bin Raddad an Zuhri faqala Yunus wa Ma'mar bawadiru. Riwayat ini diikuti diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Yusuf bin Abu Saleh dan diikuti juga oleh Hilal bin Raddad dari Az-Zuhri. Yunus dan Ma'mar berkata mengikutinya dengan segera. Jadi bayangkan hadis yang keempat daripada Sahih Al-Bukhari ini menceritakan macam mana wahyu yang kedua turun setelah terputusnya dalam satu jangka masa pada ketika selepas turunnya wahyu yang pertama. Kali kedua nak turun wahyu, Nabi SAW kata, aku sedang berjalan, tiba-tiba aku dengar suara dari langit, aku pun mendongak ke atas, tengok nampak malaikat inilah yang datang kepada aku di Gua Hira dulu masa wahyu yang pertama, yang duduk di atas sebuah kursi di antara langit dan bumi. Allah Rabbi, akal kita tak boleh gambarkan hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi pun takut, balik lagi sekali ke rumah, suruh selimutkan aku, selimutkan aku. Lalu turun ayat ya ayyuhal mudaththir, wahai berselimut, kum fa'anzir, maka berilah peringatan.
Maka turun ayat perintah suruh bagi peringatan. Ya. Suruh bagi peringatan kepada kaumnya. Bermula dengan siapa dakwahnya? Iaitu kepada kaum kerabat yang terdekat. Siapa dia? Saudara mara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Turun ayat fa'anzir ashiratakal akrabin, maka berilah peringatan, sampaikan dakwah bermula kepada kaum kerabatmu yang paling hampir. Kita dakwah, ada orang ya. Saya pun sendiri kadang-kadang macam tu kan, sibuk berdakwah di luar, terlupa nak dakwah dengan keluarga sendiri. Boleh mengajar ke sana kemari, tapi terlupa nak mengajar keluarga sendiri. Ingat, kita kena utamakan. Maknanya utamakan tu bukan makna tinggal dakwah di luar, maknanya berjalan seiring. Islam dah sempurna, Al-Quran dah sempurna, kan? Maka kita gerakkan dakwah itu seiring. Di samping kita berdakwah dengan keluarga kita, kita berdakwah di luar. Jangan sibuk berdakwah di luar, keluarga kita tinggalkan. Orang tengok, orang dengar kata, orang dengar kata apa? Orang dengar kata kita ni seorang pendakwah ke sana ke sini, ke sana kemari kan. Tetapi orang tengok ya, keluarga kita tak pernah dakwahkan. Boleh baca kitab, mengajar merata masjid surau, satu kitab pun tak pernah diajar kepada anak-anak dan isteri. Allah Rabbi, kan. Ni kelemahan kita ya. Tapi ingat, maka begitu Nabi SAW turunnya ayat fa anzir ashiratakal akrabin, dan beri wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terhampir. Hadis yang kelima, masya-Allah, lebih menarik hadis yang kelima dalam Sahih Bukhari ini, iaitu an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minal tanzili shiddati wa kana mimma yuharriku syafataihi. Faqala Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Wa qala Sayyiduna Sa'id radhiyallahu anhu ana uharrikuhuma kama ra'aitu Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuharrikuhuma faharraka syafataihi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Qala jam'uhu laka fi sadrika wa taqra'ah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Qala fastami' lahu wa ansit thumma inna alaina bayana thumma inna alaina an taqra'ahu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a fa idza intalaka Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ah. Hadis yang kelima ni cerita macam mana bila Sayyidina Jibril datang sampaikan wahyu, Nabi SAW cepat-cepat gerakkan bibir dengan lidah dia nak hafal wahyu tu, lalu turun ayat tegur perbuatan Nabi SAW. Dengarkan hadisnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu kerana ingin cepat untuk menghafal wahyu itu. Jangan kamu cepat-cepat gerakkan lidah kamu dengan tujuan nak hafal ayat-ayat ataupun wahyu yang diturunkan kepada kamu. Ya. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16. Ia berkata, Rasulullah SAW mengalami keadaan yang berat setelah menerima wahyu tersebut dan baginda menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, maka aku pun menggerak-gerakkan keduanya bibir aku di hadapan kalian sebagaimana Rasulullah SAW menggerak-gerakkannya.
Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu pula berkata, aku pun cepat-cepat gerak-gerakkan kedua bibir aku nak hafal cepat-cepat juga, sebagaimana aku melihat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menggerak-gerakkannya. Lantas ia menggerak-gerakkan kedua bibirnya, maka Allah turun ayat menegur perbuatan itu. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kamu menggerak-gerakkan lidahmu kerana ingin cepat menghafal wahyu itu. Jangan kalang kabut, Allah kata. Kan? Steady. Maksudnya apa? Maksudnya, kata Allah, sesungguhnya menjadi tanggungan kami. Kamilah yang akan mengumpulkan ayat-ayat itu di dalam dada-dada kamu dan membuat kamu boleh membacanya. Allah Rabbi, Allah kata, jangan kalang kabut. Kami yang akan kumpulkan ayat itu dalam dada kamu. Maknanya apa? Dengar dulu. Bila Jibril baca, dengar dulu. Bila Nabi baca dekat sahabat pula, sahabat dengar dulu. Ya. Al-Qiyamah ayat 16 hingga 17. Ia berkata, mengumpulkannya untukmu dalam dadamu, menghafalnya, dan kamu membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka bila kamu membacakan wahyu, maka ikutilah bacaan itu. Al-Qiyamah ayat 18. Ia berkata, maka dengarlah baik-baik dan diamlah. Thumma inna alaina bayana. Kemudian sungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dada-dada kamu. Kami yang akan memberikan penerangan kepada kamu, penjelasan kepada kamu. Thumma inna alaina bayana, dengan maksud kami yang akan memberikan penjelasan, memberikan kefahaman kepada kamu. Kemudian kami, Al-Qiyamah ayat 19. Kemudian kamilah yang akan membacanya. Maka Rasulullah SAW setelah itu, apabila Sayyidina Jibril mendatanginya, ia mendengarkannya, dan Nabi dengar dulu. Nabi tak kalang kabutkan bibir Nabi nak baca. Ya. Dan setelah Sayyidina Jibril AS pergi, Nabi SAW membacakannya sebagaimana Sayyidina Jibril AS membacanya. Masya Allah. Maka anak-anak hafiz Al-Quran, selalu Abi ingatkan kalian, kalau kalian hafal satu ayat tak dapat, baca lagi, ulang 7 kali, tak dapat. Ulang 14 kali, tak dapat. Ulang 21 kali, tak dapat. Ni yang orang tua-tua yang menonton ni pun, ini kaedah nak hafal Al-Quran kan. Pertama, baca dulu ayat sampai lancar. Tengok. Baca satu ayat yang kita nak hafal tu sampai lancar. Baca. Bukan mana mata tengok. Fokus sampai lancar. Dah lancar, ya, maka bila mulakan hafazan, mulakan dengan ulang 7 kali. Ulang 7 kali, tak ingat 14 kali. Tak ingat 21 kali. Tak ingat 28 kali. Kan? Tak ingat 28 kali. Tak ingat buat 35 kali. Buat 777. Sampai kita ingat. Tak dapat juga. Maka Abi selalu pesan kepada kalian, buat apa? Solat 2 rakaat. Minta pada Allah, ya Allah, dalam sujud akhir tu doa dalam hati, ya Allah, terangkan hati aku, ya Allah, permudahkanlah hafazan aku, ya Allah. Minta kepada Allah. Kan? Baca hafal satu ayat tak dapat, ulang lagi. Ya, ulang lagi. Solat lagi 2 rakaat lagi. Tak dapat lagi, dah buat 7 tu tak dapat. Solat 2 rakaat ni, percayalah, Allah pasti akan bagi. Percayalah, Allah pasti akan bagi. Hadis yang ke-6. An Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Hadis yang ke-6 daripada kitab Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, paling pemurah, dan baginda menjadi lebih dermawan, lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Sayyidina Jibril salam datang menemuinya. Baginda salam paling pemurah. Yang nak jadi pemurah macam Nabi, ada nombor akaun yang Ustaz pinkan pada komen tu, ya, insya-Allah, ya. Ingat, ya, bila Allah nak bagi, Syekh Ismail Kasim
kepala otakmu, baginda lebih hebat dari Jibril. Rasulullah lebih bijak, pandai, cerdik, lebih tahu segala isi Quran. Jibril tak tahu huruf pun. Bukan Jibril yang bacakan, tapi kalam Allah sendiri bacakan. Jibril penyaksi. Allah tidak tegur Nabi, tapi Allah mohon betulkan akidah. Ini akidah alwi Aulia Allah. Jangan hina Nabi mulia Datuk moyang kami. Syekh Ismail Kasim, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Yang kita bacakan ni bukan kita reka. Ini hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi kalau kata kepala otakmu tu, maknanya kata dekat Imam Al-Bukhari, kepala otak Imam Al-Bukhari, Syekh Ismail Kasim. Nama Syekh tu dah bagus dah, tapi tak ada adab. Jangan Syekh tu jadi syaitan. Ya. Ya, kita doakan Syekh Ismail Kasim ni dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya-Allah. Ya, kalau tak nak belajar ni orang yang nak belajar kitab Sahih Bukhari. Kalau Syekh Ismail Kasim dah pandai buat live Facebook sendiri, kami akan datang menonton beramai-ramai wahai Syekh Ismail Kasim. Ya. Jangan nama Syekh tu menyebabkan tidak layak untuk Encik Ismail Kasim ini bergelar Syekh. Kerana apa? Kerana dengan bahasa yang tak ada akhlaknya. Masya Allah. Ya. Yang Tuan sedang marah itu sebenarnya, ya, sebenarnya Tuan sedang marah, sebenarnya lah Tuan sedang marah kepada hadis Sahih Bukhari. Ingkar Sahih Bukhari kafir. Kalau kamu ni adalah khadim kepada Yang Mulia Syekh, mana akhlak kamu? Kamu menggunakan nama Syekh Ismail Kasim ini, kamu maki hamun orang dengan kepala otak. Kamu masuk majlis orang dalam hadis Sahih Bukhari dengan akhlak yang buruk, dengan akhlak yang tak ada. Ya, kami doakan kalau kamu ni khadim Syekh, maka jangan pakai nama Syekh Ismail Kasim tu. Ya, kerana kamu merosakkan nama Syekh tersebut. Saya pun tak kenal siapa Syekh itu. Ya, ini kita baca hadis. Jadi kalau kamu merasa kamu benar, kamu pandai, buat live Facebook kamu. Jangan buruk adab, jangan buruk akhlak, masuk dalam majlis orang dengan bahasa yang biadab dan kurang ajar macam tu. Ya. Pergi ramai-ramai boleh kita doakan. Kita tunggu pula live Facebook daripada yang mengaku khadam kepada Syekh Ismail Kasim ni, yang memalukan nama Syekh Ismail Kasim itu. Ya, jangan buat malu. Ya. Kamu tak faham, dengar daripada awal, jangan masuk tengah-tengah. Saya bacakan ini sesuai dengan apa yang disampaikan daripada hadis sahih. Ingkar Sahih Al-Bukhari ini kafir. Ya. Jangan pakai nama ulama, jangan guna nama ulama kalau kamu nak menunjukkan kebiadaban kamu, kejahilan kamu, akhlak yang sangat buruk dengan bahasa seperti itu. InsyaAllah kita sambung lagi. Ya. Jadi Nabi SAW ni sangat pemurah, sangat-sangat pemurah. Apatah lagi ketika Sayyidina Jibril SAW datang kepada Nabi SAW pada bulan Ramadan, lebih lagi dermawan baginda. Maka disebutkan, ya, lalu Sayyidina Jibril SAW bertadarus Al-Quran bersama baginda. Bertadarus Al-Quran bersama baginda. Ya. Bila bertadarus Al-Quran bersama dengan baginda, Allahu Rabbi ya Karim, Sayyidina Jibril membaca dan Nabi mendengar. Nabi SAW membaca dan Sayyidina Jibril mendengar. Ya. Jadi sebab itu apabila kita bertadarus, tadarus itu dengan makna saling belajar. Kan? Sebab tu bila kita bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, pasal apa? Kita nak menambah baik bacaan Al-Quran kita. Ya, kita menambah baik bacaan Al-Quran kita. Ya. Jadi maka sebab itulah tadarus ni bukan nak cepat-cepat habis. Ada orang tadarus dengan sebab nak cepat-cepat habis. Masya-Allah. Kan, ada orang nak tadarus dengan sebab nak cepat-cepat habis, nak laju-laju habis. Kan, itu bukan tadarus, tu nanti jadi terderas.
Kan itu bukan betul kan Ismail, wahai Encik Ismail Kasim. Itu bukan betul kan dengan bahasa kurang ajar macam tu. Ya. Betul kan apa? Kalau betul kan, kalau saya tokok tambah cerita lain, ini kita baca bulat-bulat daripada kitab ini. Ya, kita baca bulat-bulat daripada kitab ini. Ya, dan juga ayat Al-Quran yang sangat jelas tentang Allah turunkan ayat tadi. Allah sebut la tuharrik, jangan cepat-cepatkan bibir kamu, gerakkan bibir kamu macam la tu maksud jangan. Kalau bila Allah kata jangan, itu maknanya itu teguran Allah. Jadi kalau tak faham, datang ke madrasah saya di Bandar Meru Raya Ipoh Perak. Jangan hanya berani menggunakan akaun dengan nama orang lain. Ya. Jangan hanya berani menggunakan akaun nama orang lain. Tunjukkan nama tuan saudara. Tuan di mana pun kami boleh pergi jumpa. Kan nak tengok kepala otakmu tu siapa dia. Hebat sangat bahasa tuan. Ya. Jadi insya-Allah tak apa, kita sagi nanti kita kick dia. Kita nak tengok biar dulu dekat ni, sebab saya pun teringin nak jalan-jalan dekat Facebook dia, nak kenal siapa dia, hebat sangat kan. Baik insya-Allah. Baik. Jadi Sayyidina Jibril bertadarus Quran bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, lebih daripada angin yang berhembus. Ya. Masya-Allah. Hadis yang ketujuh. Insya-Allah sebagaimana kita janji, ya. Sebagaimana yang kita janji, 6 suku kita habis. Kita baca lagi hadis yang ketujuh insya-Allah, ya. Masya-Allah, hadis ketujuh ni panjang, ya. Tentang peristiwa Hercules. Ya, peristiwa Hercules insya-Allah, ya. Hercules yang kita selalu tengok filem dia tentang gagah sadu orang badan besar, pahlawan zaman dulu kan. Hercules ni sebenarnya seorang raja, ya, di Rom. Ya, jadi insya-Allah sebab hadisnya sangat panjang, kita tak sempat nak habiskan 10 hadis. Insya-Allah ya, diizinkan Allah kita sambung hadis yang ketujuh pada jam 9 malam ini insya-Allah. Ya, kita tak ada buat apa kan, duduk rumah, duduk saja kita insya-Allah kita sampai jam 9 malam ni insya-Allah, ya, kita akan sambung bacaan Al-Quran iaitu Al-Baqarah pada muka yang kedua, disambung dengan hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ni masya-Allah memang sangat panjang. Ya, teks hadis yang Arabnya sahaja pun dah dekat 3 muka. 3 muka surat teks hadis yang Arabnya sahaja, masya-Allah. Ni tuan-tuan perempuan yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ketujuh nanti nak menceritakan bagaimana, ya, kehebatan akhlak Rasulullah SAW yang sangat mulia itu, yang mana kita kena ingat bahawa Nabi SAW ni luar biasa akhlaknya. Hebatnya, masya-Allah, tabarakallah, sangat hebat. Ya. Jadi sebab tu ulama-ulama sepakat bahawa apa sahaja yang Nabi buat, ya, semuanya daripada perbuatannya, perkataannya, marahnya, diamnya, apa sahaja dan adalah merupakan wahyu. Kalau ada benda yang macam kita sebut tadi bahawa Allah turunkan ayat, jangan cepat-cepat untuk kamu gerakkan bibir kamu untuk menghafal Al-Quran itu bukan menunjukkan Nabi salah. Tidak. Sebab apa? Nabi SAW itu maksum yang tidak silap. Maka sepakat ulama mengatakan kesilapan yang nampak Nabi buat macam silap itu bukan silap, sebenarnya untuk mengajar umatnya. Nabi bukan silap, tapi Nabi nak mengajar umatnya sebagai ibrah untuk umatnya. Sebab apa? Nabi SAW ni tidak silap sebab baginda manusia insan yang paling sempurna, dan baginda sangat adalah maksum dengan maksud dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, ini yang saya rasa yang Ismail Kasim tadi maksudkan. Saya kata dia Nabi tu salah. Dengar kuliah sampai habis dulu, kan? Dengar kuliah sampai habis dulu. Jangan zahirkan kejahilan dan kebodohan. Dengar sekerat-sekerat terus bahasa kurang ajar masuk dekat
masuk dekat orang punya punya kuliah, lepas tu buat bahasa-bahasa yang menunjukkan buruk akhlak, guna Facebook pula pakai nama alim ulama kan. Lepas tu bila kita sebut nama ulama tu, dia kata dia bukan alim ulama tu, dia khadam. Kalau khadam, patutlah khadam ni buatlah perangai elok-elok, jangan burukkan, rosakkan maruah guru kamu yang bernama Syekh Ismail Kasim tu kan. Dengar bagi habis, jangan kalang kabut. Ni satu jenis kepala otak kalang kabut ni kan. Dia berasa macam dia pandai. Ya, kita pun tak pandai, sebab itulah pegang kitab, baca kitab kan, bukannya pandai. Masya Allah. Jadi sebab tu kita kena ingat, sampai benda baik tak diuji, tuan-tuan perempuan yang mulia, mustahil juga. Allah hantar satu dua syekh tan tu dalam kuliah majlis ilmu ni, itu biasa kan. Jangan, saya tak marah kan, tapi kita doa hidayah untuk dia, itu biasa. Kan. Jadi jangan perasan dia ingat dia seorang. Dia seorang sahaja yang betul. Tengok dia reply kepada Puan Adilah, wahai penuduh buruk kami Ahlussunnah Jemaah, bukan Syiah macam keluargamu, jangan tuduh-tuduh. Tengok, inilah akhlak dia yang buruk. Kita biarkan dia komen dulu, kita biarkan dia masuk komen banyak-banyak dekat situ ya. Sebab apa? Sebab orang macam ni dia mengaji pun sekerat-sekerat, sebab tu baru dia sebab tu dia jadi macam tu kan. Macam tu juga apabila turunnya ayat menegur Nabi SAW bila Nabi bermasam muka kepada Saidina Abdullah ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu yang buta, yang dia masuk ke majlis Nabi, lalu bila Nabi tengah bercakap dengan orang besar, bangsawan Arab, tiba-tiba Saidina Abdullah ibnu Ummu Maktum yang buta radhiyallahu anhu masuk ke dalam majlis itu. Bila masuk ke majlis itu, dia minta Nabi ceritakan Islam. Nabi rasa terganggu, turunnya ayat abasa, berpaling ia daripada bermasam muka ia kepada Ibnu Ummu Maktum, wa tawalla, lalu berpaling ia. Ulama-ulama tafsir mengatakan Nabi bukan silap, bukan Nabi saja nak masam muka, bukan Nabi berpaling, tapi perbuatan Nabi itu nak mengajar umatnya supaya umat dia jangan buat macam tu. Kalau kita tengah berurusan dengan VIP, dengan YB, dengan menteri, datang orang miskin nak jumpa kita, jangan kita bermasam muka, jangan kita berpaling daripada orang-orang tersebut. Nabi tak silap, dan pasal Nabi maksum, tapi Nabi nak bagi pengajaran. Ni yang Encik Ismail Kasim tadi dia tak faham kan. Bila dia tak faham tu, dia jadi mengaruk, dia menulis yang buruk-buruk, melambangkan imej akhlak dan guru dia. Masya Allah ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung, cukup dah 6 suku. Kita jumpa kembali. Anak-anak MTDH dan Asuh wajib hadir malam ni jam 9 malam dengan Al-Quran pada muka surat yang kedua, dan dengan kitab hadis Sahih Bukhari. Yang tak ada kitab boleh sediakan buku catatan insya-Allah. Kita baca zikir dan kita tutup dengan doa Al-Quran di hujung daripada pengajian kita insya-Allah ya. Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai ikutan, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami ya Allah. Allahumma dzakirna minhuma nusina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Wa 'allimna minhuma jahilna, dan ajarkan kepada kami apa yang kami tidak tahu daripada Al-Quran.
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, dan kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk membaca Al-Quran sama ada di pertengahan malam ataupun di siang hari ya Allah. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin, dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa mereka dan para masyaikh kami ya Allah, dan juga para guru-guru kami ya Allah, muslimin muslimat hidup atau telah mati dengan selamat segala rahmatmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau beratkan kami dengan ujian tidak sanggup kami hadapi ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang yang mengaku khadim kepada Syekh Ismail Kasim ini ya Allah, dengan bahasa yang buruknya ya Allah, dengan akhlaknya yang buruk ya Allah, perbaikilah dia ya Allah, jadikanlah dia hamba yang soleh ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau biarkan dia terus dengan keburukan akhlaknya sehingga memalukan guru-gurunya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Sekiranya engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami itu serta tidak mengasihani kami akan termasuk golongan orang-orang yang sangat rugi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmatmu ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk dan hidayahmu kepada kami ya Allah. Kurniakan rahmat semua kepada kami ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan puan mulia, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Mohon ampun dan maaf atas segala kekasaran bahasa ya, atas segala kesilapan insya-Allah ya. Kata Ismail Kasim ni, kami tak marah tapi tegur untuk hormat Nabi setinggi semula-mulanya. Kamu yang tak faham, kamu yang jahil wahai Ismail Kasim ya, kejahilan kamu menyebabkan kamu tak nak dengar sampai habis apa yang orang sampaikan, lalu kamu rasa hormat Nabi tapi kamu tidak bersikap macam akhlak Nabi, bahkan kononnya nak menegur orang dalam keadaan kamu sendiri tak faham dengan akhlak kamu tak macam akhlak Nabi tapi dengan akhlak yang sangat buruk sekali, masya-Allah. Dan kamu dapat hidayah ya. Siapa kamu tak penting sebab kamu menggunakan akaun palsu, tapi kami tetap doakan kamu, masya-Allah ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.